العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kelas kita seperti biasa, iaitu kelas Matan Al-Ajurumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sun Haji rahimahullah taala. Baik, kita akan sambung lagi hari ini insya-Allah dalam bab yang baru. Jadi saya minta maaf hari ini saya paksa mula awal sedikit lah. Dan juga sehari dua hari ini saya agak ada hal luar, ada perkara yang nak diselesaikan. Alhamdulillah sudah sempat selesai. Dan ini kita insya-Allah boleh sambung balik. Baik, ini kita akan sambung lagi pada muka surat 15. Dah. 15 tak lah. Jadi kita akan mulakan bab yang baru. Jadi sebelum ni kita dah hurah habis dah permasalahan minggu lepas, iaitu amil jazam. Dan sebelum-sebelum ni kita dah hurai permasalahan amil nasab. Amil nasab pun kita dah hurai 10 perkara. Dan amil jazam pun kita dah hurai, iaitu 18 perkara. Jadi semua tu hanya pada contoh. Kita dah tulis semua siap. Hari ni kita nak masuk pula bab seterusnya. Jadi kita ulang balik sikit sebelum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita ulang sedikit pada muka surah 14, babu marfu'atil asma'. Ulang sedikit apa yang kita nak cerita akan datang ni. Kata dia babu marfu'atil asma'. Ini suatu bab pada menyatakan hukum isim-isim yang berbaris di hadapan. Itu terjemahan. Kalau mudah-mudah cara mudahnya, ini suatu bab pada menyatakan hukum isim-isim yang dirafakkan. Isim rafak bari hadapan tu lah. Tapi kita panggil istilah mudah. Kalau kita cakap hadapan tu jadi rasa kekok sikit. Dalam tajwid pun bari hadapan pun ada. Maka kita ambil dalam kaedah nahwu mudah. Kalau bila sebut isim rafak tu ada berapa banyak? Ada banyak ni je. Ada 7 perkara nak tengok depan ni. Jadi ini satu bab nak menyatakan isim rafak. Isim rafak tu ada berapa semuanya? Tengok. Bila sebut isim rafak kita fahamlah isim yang dibariskan hadapan. Tu je. Kita ingat tu je.
Hmm. Mana dia? Sebab bila sebut isim rafa' ni, dia dikatakan sebagai apa? Mula-mula. Maksudnya isim rafa' dia ada isim rafa', isim nasab, isim khafat. Isim rafa' ni dikatakan sebagai tiang, dikatakan sebagai umdah. Jadi gini saya tulis sekejap. Dia kalau kita kata isim marfu', betul. Al-asma'u. Isim-isim yang dirofok ni dikatakan dia tu sebagai umdah. Umdah ni apa? Sebagai orang kata asal. Asal ataupun kita kata sebagai tiang. Asal ni kita nak kata dia gini. Kalau nanti saya nak bagi lawan dia, mau kita nampak. Contoh kita kata mansubat. Kalau mansubat ni pertama Kalau yang kedua uh, kalau isi mansab yang dinasabkan, ini dia panggil uh, fadlah. Fadlah tu hiasan Ustaz ya. Hiasan. Fadlah ni dia macam umdah tu tiang, dia macam dia punya ranting, dia panggil ranting. Kalau umdah tu kita panggil apa? Kepala dia ataupun kita panggil akar dia, umbi dia. Kalau mansub fadlah ni kita panggil cawangan dia, cabangan dia. Fadlah. Mansubat dengan ni apa? Satu lagi majrurat. Ataupun mahfudat lah benda. Mahfudat ni pun sama juga fadlah. Lebihan. Asal fadlah ni lebihan Ajarah ayah Asalnya lebihan. Maksudnya cawangan dia lah. Cabangan dia. Kita nak tengah ini dulu. Isim rafaq tu dia umdah. Sebagai umdah ni sebagai kita punya asal dia. Jadi kalau kita jumpa baris yang tak ada baris, kalau jumpa permulaan ayat-ayat bahasa Arab, maka kita akan jumpa, kita akan bariskan di hadapan. Nanti akan datang kita bahas lah nanti benda ni. Cuma nak bagi tu nampak.
Isim ni akan datang marfu', nasab dengan mahfud. Mahfudat. Ataupun majrurat pun boleh. Ha, habis. Ni nak terang tu je lah. Okey, baik. Kita ulang yang minggu lepas ni. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah. Kemudian dia kata, al-marfu'atu sab'atun. Bermula isim-isim yang dirofokkan akan dia. Dia tulis isim marfu' kan dalam tu kan. Bermula isim-isim yang marfu' itu. Marfu' ni mana isim yang dibariskan hadapan. Hajar Rohayah. Bila sebut isim marfu', isim yang dirofok. Bila sebut isim rofok ni, baris ni. Ha. Baris waw tu lah. Ataupun baris tanwin pun boleh. Tapi kita panggil istilah lah mudah. Kalau cakap baris hadapan ni, baris depan pun boleh. Baris tanwin pun dia juga. Dia dua baris ni lah. Waw. Dengan ni. Ni je. Dua baris ni yang dipanggil isim yang dirofokkan. Waw dengan baris depan tu, lepas tu dengan apa yang tanwin tu. Itu nanti dalam ilmu nahwu dia panggil tu. Zaidun. Contoh Baik. Tapi dia ada juga yang baris atas tapi baris bina. Susah juga tapi tak apa, kita beritahu tu dulu. Tu yang asas lah. Yang asas dulu. Mari tengok. Muka surah 14. Baris kedua dari bawah. Al-marfu'atu sab'atun. Bermula isim-isim yang dirofakkan akan dia, akan isim itu. Sab'atun ada 7. Wahia yang pertama al-fa'ilu. Fa'il. Nanti kata terbahas pembuat. Wal maf'ulu. Yang kena buat. Nanti terbahas dalam depan tu. Wal maf'ulu allazi lam yusamma fa'iluhu. Yang kita panggil naibu fa'il. Minggu lepas Wal maf'ulu allazi lam yusamma fa'iluhu kita panggil naibul fa'ili. Kita dah bagi minggu lepas kita dah beritahu ajarana. Ya Ustaz. Kemudian wal mubtada. Wal mubtada. Kemudian wa khabaruhu. Dan khabarnya bagi mubtada. Khabar bagi mubtada. Wasmu kana wa akhawatiha. Dan isim kana serta saudara kana. Siapa dia nanti kita bahas. Siapa dia saudara kana tu, dia punya saudara dia banyak. Amsa, asbaha. Nanti kita bahas lah. Wa khabaru inna. Dan khabar bagi inna. Wa akhawatiha. Dan saudara bagi inna. Habis itu. Itu dah berapa dah? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sekejap. Dia semua 7. Fa'il. Maf'ul ala jila sama fa'iluhu. 2. Wal mubtada wa khabaru 3. Oh dah. Dikit sekali. Fa'il. Maf'ul ala jila sama fa'iluhu. Mubtada. Khabaruhu. Wasmu kana wa akhwatiha. Wa khabaru inna. Wa tabi'u limarfu'. Tu. Ustaz, Ustaz. Ya. Ulang semula. Tak boleh nak pick up. Okey. Dia semua ada 7. Wahia al-fa'ilu fa'il 1.
Yang kedua, wal maf'ulul lazi la yusamma fa'iluhu, 2. Wal mubtada', 3. Wa khabaruhu, 4. Wasmu kana wa akhwatiha, 5. Wa khabaru inna wa akhwatiha, 6. Wa tabi'u tu 7. Tu 7. Tapi 7 tu sekali dengan tabi' yang mengikut bagi sekalian yang rafa'. Maka bagi yang sekalian tu rafa' ni dia ada 4 pula. Kalau ikutkan campur-campur sebenarnya dia 7 je tu sampai tabi' tu je, tapi yang mengikut akan ini dia panggil bab tawabi'. Dia panggil tawabi' ni mengikut bagi yang rafa', sekalian rafa'. Mengikut bagi sekalian rafa' ni dia bagi pula pecahannya, ada 4. Ada 4. Maknanya tak watabi'u lil marfu'i. Dan ketujuhnya tabi' yang mengikut bagi sekalian yang dirafa'. Apa dia nanti akan datang kita bahas. Tak mau bahas kat sini. Sebab dia nak bagi nampak tajuk je dulu. Dia nak cerita tajuk je ni tengok. Wahwa dan iaitu ada 4. Ada 4 perkara wahwa arba'atu asya'a. Tak kena. Betul lah. Wahwa arba'atu asya'a. Ada 4 perkara. Yang pertama na'at, nanti kita belajar Kita tak mau bahas kat sini. Yang kedua ataf. Yang ketiga taukid wa taukidu. Yang keempat wal badalu. Badal. Jadi keseluruhan ni dipanggilkan isim yang dirafa'. Kalau campur-campur dia punya anak dia tu 6 campur 4 10 lah. Tawabi' tu tak masuk, dia ada masuk 4 sekali tu. Jadi 10. Bukan 11 tu jarana. Kalau campur tu 6 campur 4 tu 10. Sebab tabi' tu dia tak masuk lah. Tabi' tu sekali dengan na'at, ataf, taukid, badal. Baik habis. Ustaz, Ya. kita masuk bab baru ke? Ini bab minggu lepas ni, tapi ni ulang balik. Ulang balik. Jadi ni lepas ni masuk bab baru. Babul fa'il ni bab baru. Ini yang Ustaz ajar ni yang mana satu ya, Ustaz? Ni yang minggu lepas ni, yang muka surat 14. Babul manfaatil okey. asma' tu. Aha. Okey. Habis. Itu nanti kita akan bahas. Okey, hari ni kita nak bahas babul fa'il yang pertama sekali. Kalau tengok muka surat 14 tu, al-mafur'atu samatu wahya al-fa'ilu. Hari ni kita nak bahas bab fa'il tu apa dia fa'il. Yang dikatakan pembuat tu macam mana, pelaku tu macam mana. Ni dia nak terang. Dia nak terang satu-satu pada kita Qala al-musannif rahimahullah. Babul fa'ini. Dah masuk dah ni. Berarti ini bermula ini ialah suatu bab pada menyatakan hukum fa'il. Dia bukan nak ta'rif fa'il ni. Di sini ni dia panggil hukum fa'il. Hukum fa'il tu rafa'. Tapi di sini ni fa'il tu isi yang di rafa'. Fa'il tu isi yang di rafa'. Kalau ta'rif pada fa'il yang sebenar, tu dia lain. Sekejap. Dia kalau pada lugah. Ni pada lugah. Saya tulis saya padam Okey. Ini pada istilah. Al-fa'ilu wal ismu al-marfu' tu pada istilah. Ajarana. Bukan pada lugah. Kalau pada bahasa kalau pada lugah apa dia? Okey, saya nak tulis
Jarana ada pada luruhan Jarana ni kita ada tak? Jarana? Saya punya kitab. Pada luruhan ada tak? Kalau tak ada, Dia saya sebut, tulis. dia sebut pelaku je lah Ustaz kan? Dah. Orang yang melakukan perbuatan. Dah. Dah, nanti saya tulis bahasa Arabnya. Tak ada. Okey. Fa'ilu lughatan. Yang kita belajar yang takrif yang apa yang dalam kitab kita ni, al-fa'ilu wal ismu tu itu istilah. Bukan lughah. Bukan pada bahasa Sebenarnya kita belajar ni dah detail ni ajar ke zaman. Tapi tak apalah, kita sebut jugalah pada lughah kan. Tak, kalau al-ismu marfu'un mazkuru qablahu fi'luhu tu itu ni apa ni? Bukan lurah kan? Bukan, itu istilah. Istilah. Istilah ilmu nahwu. Istilah ilmu nahwu. Lughatan huwa man aujada. Dia pendek je ni, tak banyak mana. Aduh. Asal sengit. Huwa man aujada. Aujada al-fi'la. أو تأخرا أو تأخر. سواء تقدم في ذكري. Tak payah ambil pendek lah kot. Mereka yang mengadakan ia akan perbuatan. Nah, cukup. Kalau ambil panjang takrif dia tu, sama ada terdahululah ia pada menyebut di atas perbuatannya ataupun terkemudian. Tak apa. Kita ambil pendek je. Sawak pun tak payah. Okey. Tulis maksud dia. Al-fa'ilu lughatan huwa man aujada al-fi'la. Huwa ialah fa'il itu mereka yang menjadikan, mereka yang mengadakan ia mereka itu akan perbuatan. Mereka yang mengadakan, mereka yang menjadikan ia mereka itu akan perbuatan. Kalau bahasa modennya, mereka yang mengadakan perbuatan itu dipanggil fa'il. Mereka yang mengadakan ia mereka itu, ia tu kembali pada mereka, akan perbuatan. Huwa ialah, huwa tu ialah man mereka, aujada yang menjadikan ataupun yang mengadakan ia man tadi tu akan perbuatan. Itu pada lughah. Sekali lagi Ustaz. Lagi-lagi. Huwa ialah fa'il itu man mereka yang mengadakan ia mereka itu akan perbuatan. Maksudnya mereka ni mengadakan akan perbuatan itu dipanggil fa'il. Mereka menjadikan perbuatan.
mereka mengadakan perbuatan tu, maka itu dikatakan fa'il. Itu kita kata pelaku tu. Tu. Begitu. Nampak lagi tu ajar Rohaya? Nampak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, baik, habis. Ni pada lurah. Luratan ni pada lurah lah, pada bahasa Lurah-lurah ni bahasa. Baik, kita tengok dalam kitab kita. Ni dah masuk istilah. Ni istilah. Ni istilah. Contoh kita kata, tak apa, contoh tak apa, akan datang dia mahal lah. Babul fa'ili, ini suatu bab pada menyatakan hukum fa'il ataupun bab fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala kismaini zahirin wa mudmarin. Tengok. Bermula fa'il itu ialah isim. Ni kita nak main ni. Ni kita nak ulang balik ni. Ulang yang dulu-dulu yang kita pernah kita cerita dulu. Ni kalau dalam ilmu mantik dia main ni, ajar Rana. Bila sebut kata fa'il dia isim. Bila dia isim dia nak keluar apa? Kat ini. Bila sebut fa'il tu isim maksudnya dia tu bukan apa? Mindset kita dah sebut kata fa'il tu isim. Maksudnya apa? Dia tu bukan apa? Dia bukan fi'il, bukan haraf lah. Bukan fi'il, bukan haraf lah. Tu cerita dah. Okey. Isim tu, bila sebut isim, apa isim? Hajar Mili. Apa itu isim? Nak kena baca ke Ustaz? Dalam masa Yang menunjukkan ke atas menunjukkan ke atas terus. Macam tu kan saya bagi dulu. tak Agak-agak gitu ke? macam tu. Tak, saya bagi dalam bahasa Melayu macam tu ke? Menunjuk terus. Menunjuk apa? Apa yang ditunjukkan? Kalimah Betul. yang kalimah yang menunjukkan ke atas makna di atas dirinya sendiri. Tak habis lagi tu. Hmm. Saya baca bahasa Arab. Boleh saya baca bahasa Arab? Kalimatun Boleh. dalat ala maknan. Fi nafsiha walam taqabat walam taktarin bizamanin. tarim bizamani wad'an. Wad'an. Kalau ada satu takrif lagi, walam taktarin bi ahadil azminati as-salasati. Boleh juga. Baik, apa takrif dalam bahasa Melayu dia? Al-Jamili, bagi tahu. Isim adalah kalimat yang menunjukkan ke atas makna Makna dengan dirinya ke atas dirinya sendiri yang tidak terikat dengan yang terikat dengan masa. Yang tidak terikat dengan masa. Yang tidak terikat dengan masa. Haji Kazaman dengar tu faham tak? Jamili terang je tu, faham tak? Cakap faham lah Haji Haji. Kazaman faham tak? Haji kalau dengar dia kalau dia orang semua tak terang tu agak faham tak Haji Kazaman? Saya memang bela, tapi bela lagi sedap tambah bela. Nah, saya nak bagi Sampai kefahaman je. lah. Okay, saya kat isim tu apa? Tu je nak tanya isim tu apa? Tak pandai. Kalimat yang menunjukkan ke atas dirinya tapi tak terikat dengan masa. Terikat diri dia macam mana? Maksud apa maksud terikat tu? Tak faham tu. Saya Yang kalau dengar tak memberi faham. maksud. Yang memberi maksud. Kalimah pada yang dirinya memberi itu, pengertian. 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 Jangan tak terikat tu macam mana? Saya kalau dengar ni tak faham. Dah bukan kita jujur kan. Kalau orang dengar tu tak ada terikat macam mana terikat kan? Dia tanya lagi tu. Satu kalimah yang menunjuk di atas pengertian dan dia tidak
berkait dengan mana-mana masa. Itu dipanggil isim. Baik, habis. Terima kasih banyak Jamili. Tak apa, dia nak. Kalau saya tak tanya nanti, dia tak boleh nak jawab. Lebih kita tanya tu, Betul, nanti Ustaz. bila kita dah jawab, kita boleh ingat. Betul, Itu dia Ustaz. keistimewaan dia. Saya tanya kepada orang tu dia akan kelebihan apa? Dia boleh mudah ingat. Sebab bila dia cakap. Amin. Bila sebut fa'il, dia mesti isim. Bila sebut isim, mindset kita, dia bukan huruf, dia bukan fi'il. Fi'il dengan huruf tu tolak tepi dah. Tu kena ingat. Bukan apa yang saya tekan ni. Saya takut sekejap lagi akan datang bila dia dah masuk ke depan. Habis tu Ustaz kalau fi tu, orang tanya pula nanti. Kita dah cerita dah, bila sebut fa'il, dia mesti isim. Jangan fikir benda lain. Fi'il ke huruf, jangan. Baik. Kemudian dia kata lagi, al-marfu'u. Isim yang dirofokkan akan dia. Mudah-mudahan kata di bawah tu dia tulis apa? Yang dibariskan hadapan. Tengok lagi, tak habis lagi. Al-marfu'u. Isim yang dirofok tu. Al-mazkuru. Yang disebutkan orang dahulunya. Disebutkan orang. Dia terjemah tu yang disebutkan orang. Sebenarnya, itu terjemahan dia. Kita tak kata salah. Itu dia nak terjemah secara harfun biharfin. Satu persatu dia terjemah tu. Baguslah. Maksudnya isim yang dirofokkan akan dia, kita jangan baca yang dibariskan hadapan. Nanti takut sepening. Dirofok lah mudah. Kita faham rofok je. Istilah nahu. Ajar zaman. Isim yang dirofokkan akan dia, lagi pula al-mazkuru. Lagi pula yang disebutkan sebelumnya. Isim yang dirofokkan akan dia, akan isim. Terjemah saya. Al-mazkuru. Yang disebutkan akan sebelumnya, sebelum isim. Qablahu tu qabla ismi. Ni kena tulis. Takut orang tak perasan. Apa saya tulis lah. Sebab domain tu kena jaga tu. Qablahu tu sebelum Ustaz Qablahu tu sebelum, tapi sebelumnya. Nya tu pada mana? Kembali pada isim. Apa saya tulis? Wanismu al-marfu'. Saya tulis dah, tak payah salin kat saya. Dalam kitab dah ada, cuma saya nak tengok tu. Al-marfu' al-mazkuru. Al-mazkuru qablahu. Qablahu fi'luhu. Tu. Al-fa'ilu huwal ismu al-marfu'u. Fa'il itu ialah isim yang dirofokkan akan dia, akan isim. Terjemahan tu kena jaga hanya ke zaman. Akan dia tu akan kembali pada isim. Isim yang dirofokkan akan dia, akan isim itu al-mazkuru. Lagi pula yang disebutkan sebelumnya, sebelum isim. Ni. Tu rujuk lemah pada isim.
sebelum disebutkan akan dia, akan sebelum isim tu, fi'luhu, akan fi'ilnya. Akan fi'ilnya, fi'il bagi isim. Ni pun rujuk pada isim juga. Nanti saya nak terang apa maksud dia. Okey, saya bagi contoh Contoh baru tuan nampak. Contoh kita kata gini. Misal, kita ambil bahasa mudah lah. Qoma Zaidun lah. Okey. Tengok ni. Fa'il itu ialah isim. Okey. Isim mana? Isim yang dirofokkan akan dia. Ni Zaidun ni. Kita panggil fa'il ni. Saya bagi istilah fa ni Fa ni dia panggil rumus. Kata singkatan. Asal fa'il. Tapi tak apa, saya buat teruslah senang. Kalau istilah pondok tu Haji Khairul Zaman, kami di pondok, kalau nak tulis istilah-istilah dalam nahwu ni ada. Macam contoh mubtada, mim. Saya ada kertasnya tu, ada kertas. Nanti saya nak buat PDF tu saya tak pandai lah nak buat dalam, nak jadikan dia punya apa dalam tu saya tak pandai. Saya ada kertas tu. Asal ada orang letak dalam tu, kat ini dalam apa, dalam grup kita nahwu tu ada tulis, ada orang hantar. Dekat FB pun ada. Ambil gambar je. Post je ambil gambar. Ada Shot. FB pun ada orang share juga. Ada orang share FB. dia boleh print ke? Dia boleh print ke? Dia boleh buat macam PDF ke? Copy lah, copy and paste lah. Dia kami di pondok tu Haji Khairul Zaman, dia tak tulis panjang-panjang fa'il, dia tak tulis, dia tulis mim mubtada, kha khabar. Kalau fa fa'il, kalau ataf ain. Dia Kalau buat badal, abbreviation. kalau badal ba dengan dal. Kalau ataf batu, kalau taukid ta. Dia ada istilah dia. Tapi apalah, nanti kita ajar istilah tu Dia ada tu. Saya nanti tolong letak dalam grup. Kali ini kalau jumpa dalam tu, yang tu, kok ada orang nak print kan? Dalam Facebook dengan dalam grup kita itu, dalam apa? Nahwu Sorok tu. Okey. Tengok ni. Dia kata kita bagi contoh qoma Zaidun. Tengok qoma Zaidun ni. Bagi fa'il itu ialah isim. Nampak tak? Zaidun isim tu tak? Betul tak isim? Ni kena tanya Betul. ni. Betul. Sebab apa kata isim Zaidun isim? Sebab apa? Tanwin. Sebab ada tanwin. Sebab ada tanwin. Okey, tu isim. Lagi pula ya al-marfu' di rafa'. Betul tak di rafa' tu? Betul. Ajar balik tak? Betul tak? Betul. Betul. Dun. Lagi pula yang disebutkan akan sebelumnya sebelum isim. Sebelum isim tak apa? Fi'luhu akan fi'ilnya. Baik. Sebelum daripada Zaidun ni, sebelum daripada isim ni, koma ni fi'il, betul ke tak? Betul. Mana alamat koma tu kata fi'il? Siap ke dah? Agak senyap. Ma Dia tu tu nasab. Ma tu je pakai nasab. Tak ada fi'il madi, dia semua baris fathah semua tu. Sebab apa? Mana alamat kata koma tu jadi fi'il? Dah belajar dah ni dulu. Standby. Nanti tuak nama je. Saya nak ingat nama je sekejap. Hajar tu ada tak apa? Hajar Fatimah Badari ada tak? Tak ada ni Allah selamat. Hajar siapa Haji Zul ada Haji Zul? Haji Zul pun tak ada ini. Selalu dia ada. Haji Zul Kewilayah. Haji Zul bercuti Ustaz. Cuti hujung tahun. Okey. Bulan 12 tahun.
Haji Zul tak ada. Kita nak tanya siapa lagi? Kak Aini saya nak tanyalah. Kita tanya orang veteran. Orang lama dalam ilmu nahu. Macam mana kita nak kenal alamat koma tu kata fi'il? Kan dulu kita dah belajar lah. Dalam mata Jumiah dulu. Sebab dia, Jadi dia tak jawab. sebab dia menunjukkan ke atas masa, Ustaz. Kalau menunjuk atas masa, dia ada tanda dia tak? Apa takrif dia Ajamili kalau kita tengok kata fi'il? Dia tunjuk pada masa. Itu saja. Kalimatun dalat ala maknan. Waqtarinat bi zaman. Nafsiha. Walam taktarin. Waqtaranat. Minta maaf. Waqtarinat. Waqtaranat. Bizamani wad'an. Kan? Dia sebab diri dia tu menunjuk di atas masa. Tapi yang pertama sekali kita kena tahu juga. Vocab tu kena tahu. Koma tu apa? Kalau vocab pun kita tak tahu, macam mana kita nak kata dia tu masa ke, isim ke, kita tak tahu. Susah juga tu. Nampak je bila Ya. sebab tu dia penting dia kena tahu diri. Sebab dia kata tanda. Kalau tanda kita dulu kita belajar lah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasafa wa ta'id apa? Wa ta'id ta'nis sakinah. Tu dia punya alamat. Itu alamatnya. Baik. Maka dia tu dengan sebab dia tu menunjuk di atas masa. Masa apa ni? Dia panggil masa apa ni Ajamili? Koma? Masa menunjuk masa bila ni? Madi. Masa madi yang telah lepas. Baik. Terima kasih. Dia mungkin kita boleh cakap dia boleh menerima ta'nis kot juga Ustaz alamat dia. Qamat. Dia boleh masuk. Dia boleh yu'rafu wal fi'lu boleh masuk juga. Boleh masuk ta'ni boleh juga. Tapi sebab kita nak kata ta'ni tak boleh sebab Zaidun tu. Baik. Maka di sini kita kata isim marfu' itu yang disebutkan sebelum isim tu disebut akan fi'ilnya, fi'il bagi isim. Maka ni dipanggil fi'il bagi isim Hajah Harziah. Ini dipanggil fi'il. PL. Zaidin tu kita panggil isim. Tapi hukum dia tu tempatnya kita panggil fa'il. Tapi kalau kita nak bahasa mudah, Zaidun tu tulis fa'il pun cukup. Kalau nak tulis Zaidun tu apa? Ialah isim yang dirafakkan. Isim yang dirafakkan yang disebutkan sebelumnya daripada fa'ilnya. Itu jadi panjang. Jadi panjang. Maka kita sebut Zaidun tu apa? Fa'il. Dah cukup. Kalau sebut Zaidun tu ialah isim yang dirafakkan sebelumnya, itu akan fa'il. Itu jadi pening sikit. Alright? Ibaratnya ginilah. Nak makan apa? Saya nak makan kuah yang ada serai, yang ada tomato, yang ada udang. Lepas tu yang bubuh. Banyaklah. Cakap tom yum kan senang. Nampak tak Haji Zaman? Ya, Ustaz. Dia sama je tom yum dengan kata-kata bubuh kuah, bubuh tomato, bubuh serai. Lepas tu bubuh udang, cakaplah tom yum udang. Tapi dia cakap gitu. Nak makan kuah yang ada tomato, yang ada serai, yang ada udang, yang ada garam. Jadi panjang tu. Begitu juga ni Haji Zaman. Zaid tu apa? Kita kata fa'il dah cukup. Orang tanya fa'il tu apa? Fa'il tu isim yang dirafakkan akan isim tu yang disebutkan sebelum isim tu fi'il. Kan panjang tu Zaman. Nampak tak? Cuma dia nak bagi takrifat. Kalau esok orang tanya, takrif tom yum tu apa? Tom yum tu
mengandungi di dalamnya satu kuah yang dicampuri dengan tu baru kita, kalau orang tanya tak ada, tak apalah. Nampak lagi ajar Zia? Ya nampak Ustaz, Alhamdulillah. Nampak Maka Zaidun itu kita panggil fa'il sahaja. Haji Safar kita panggil fa'il saja. Jangan sebut. Boleh tak sebut isim marfu'? Boleh. Tapi panjang. Takut orang tak faham pula. Bila mindset kita sebut fa'il, maka sebelum dia mesti fa'il. Ni saya nak terang lebih lanjut. Kenapa nak terang betul-betul? Sebab takut orang keliru. Dalam mindset kita, Haji Mili, bila sebut fa'il, dia mesti sebelum dia tu mesti fa'il. Nampak lagi Haji Mili? Ya Ustaz, faham Ustaz. Pelaku Ustaz, pelaku perbuatan kan. Tapi sebab tapi kena ingat, kita sebut tu kata fa'il apa? Kenapa cakap fa'il? Bila sebut fa'il, isim yang dirofak yang disebutkan akannya tu fa'il. Tu je. Tapi panjang nak cakap gitu. Kita cakap fa'il tu kita dah tahu dah mindset kita apa. Sebelum ada fa'il ni mesti fa'il. Dah, cukup. Macam tadilah Haji Kazamat. Kita nak makan nasi dengan tom yam. Tom yam udang. Dia pergi sebut, okey. Dalam mindset kita bila sebut tom yam udang tu apa dah? Mesti ada kuah dah, mesti ada garam dah, mesti ada serai dah, mesti ada tomato dah. Kalau nak tahu, mesti dah ada. Semua dah ada dah siap-siap dalam tu. Tu nampak lagi? Habis itu. Kita nak bagi nampak. Kita bagi contoh tu nak bagi nampak. Ibarat ni begini. Saya nak naik kereta. Dia tak sebut kereta. Dia sebutlah. Dalam kereta itu ialah enjin yang ada steering, yang ada lampu. Panjang tu. Sebut kereta faham dah. Nampak je teman? Nampak Ustaz? Bila sebut fa'il tu kita faham dah. Fa'il tu apa? Fa'il tu isim yang dirofakkan, yang sebelum daripada isim tu dia ada fa'il. Dah, cukup. Nampak lagi Haji Faridah? Nampak Ustaz. Tu dia senang je. Baik, habis itu. Tu. Dia sama juga. Mana-mana pun kita cakap itu juga. Baik, habis. Wahuwa dan bermula ia. Ia apa ni? Wahuwa dan bermula ia al-fa'il. Tulis. Huwa tu kembali pada fa'il. Saya milih tulis. Wahuwa tu apa ni? Wahuwa. Tadi kan dia tulis wahuwa. Okey Ustaz. Huwa ni kembali pada mana? Al-fa'il. Tulislah kat atas tu. Saya tulis kat bawah lah Tulis kat atas, tulis siap. Fa'il. Kita ngaji cara pondok je tu. Jangan. Nanti kalau kata wahuwa dan ia apa? Dah tak ada dah. Dan bermula ia al-fa'il pun boleh. Ataupun dan ia isim yang dirofak pun boleh. Mana salah satu pun boleh. Dan bermula ia fa'il itu. Okey, saya padam ni Wahuwa ala kismaini. Kismaini zahirin wa mutmarin. Mutmarin. Saya tak tulis baris tak apa kan? Dalam tu ada baris dah. Okey. Dan bermula ia apa? Sini fa'il. Al-fa'ilu lah. Ingat lagi fa'il esok saya minggu depan saya tanya fa'il tu apa? Nak tengok jawab macam mana. Dan bermula ia fa'il itu di atas dua bahagi. Okey, ni kena takdir. Munqasimun. Saya takdir siap-siap ajar Rana. Kalau dengan geng-geng Ustaz Nuzul saya suruh orang takdir. Payah nak takdir. Ni kita bagi level. Munqasimun ala kismaini.
terbahagilah ia, munqasimun tu dengan mana? Terbahagilah ia fa'il itu ala kismaini, di atas dua bahagi. Ala ni atas maksud dia atas. Munqasimun ni terbahagi. Terbahagi di atas dua bahagi. Kismaini. Terbahagi di atas dua bahagi. Mana dua bahagi? Ni tengok. Zahirin wa mudmarin. Zahirin. Yang pertamanya dikatakan, apa dia tulis bawah tu? Isim zahir. Apa dia isim zahir? Ni kena terang ni. Apa dia isim zahir dan isim dhamir? Ni tengok. Zahirin wa mudmarin. Yang pertama isim zahir dan isim dhamir. Jadi kena ingat, fa'il ni, ajarwana, dia tu kita dah tahu dah. Kata sebelum ni ada fi'il. Kemudian diri fa'il tu pula, ada kalanya dia tu isim zahir dan ada kala dia isim dhamir. Apa dia isim zahir? Tengok. Bila sebut isim zahir, okey, saya nak buat takrif dia. Isim zahir tu apa? Al-ismu zahiru. Isim yang nyata. Isim yang nyata ke? Jangan saya cakap dah, nahu dia bukan boleh terjemah vocab. Dia tak sama dengan bahasa Inggeris. Isim zahir ni apa? Ma dalla ala musammahu bila qaidin. Ni takrif ni. Hari ni dah ajar, ni dah bagi detail kanan ni. Ni dalam buku Melayu tak ada, tapi kita bagi juga. Senang. Memadai. Ma dalla ala musammahu. Jangan risau, saya akan terjemahkan. Ma dalla ala. Ada dalam tu ada kitab. Ajar mana? Kitab Rumi ada. Ada sini. Ada dalam bahasa Melayu ada. Isim zahir itu isim langsung menunjukkan maknanya tanpa ada qarinah lain. Betul Ustaz? Qarinah tu apa kata balik tu? Indication lain. Tanda tak makna lain agaknya lah. Apa tu? Qarinah lain tu. Ni bila qaidin. Apa tulisan ni? Ni bahasa Arab tu. Itu bahasa kita Indonesia. Ya Ustaz. Kita Indonesia, ajar anda kena jadi orang Indonesia baru faham. Okey ni. Isim zahir tu apa dia? Ma dalla ala musammahu bila qaidin. Ini ramai tak ada. Haji Zulkifli Yahya tak ada. Apa lagi 2-3 orang. Haji Fatimah tak ada. Selalu orang tu ada ramai. Ni tak ada, ramai tak ada. Mungkin bercuti lah masuk 12 ni. Dia makin kurang, Ustaz. Yelah. Lagi lama lagi makin kurang, Ustaz. Yelah. Syahid. Ya. Syahid dah. Syahid seorang. Dari syuhada ramai. Tak apa. Sebab dia sebenarnya
Nahu ni kalau kita tinggal lama dia tak sedap. Dia kalau nak ni pun seminggu tu mesti kena ada. Jangan bagi tak ada. Sebab tu saya cuba juga. Baik, isim zuhair tu apa dia? Ila madalla ala musammahu bila qaidin. Ma barang ataupun kita kata isim. Isim yang menunjuklah ia ma tu asal barang Haji Kamal Zaman, tapi barang tu kita nak isim lah. Isim yang menunjuklah ia isim di atas dirinya. Di atas dirinya. Ni saya terjemah sendiri ni. Dirinya isim. Di atas dirinya, diri apa? Diri ma, diri isim tu. Bila qaidin, dengan ketiadaan kait. Bahasa lain tu kait juga. Ataupun bahasa lain kita nak. Dengan ketiadaan bersangkut paut. Dia tidak ada kait apa-apa. Diri dia semata-mata. Cari bagi contoh. Contoh dia apa? Ni, tulis. Contoh kita kata Kazaidin. Seperti Kazaidin. Satu. Kazaidin. Seperti lafaz Zaidin. Kazaidin. Kaf tu seperti Zaidin. Seperti Zaidin. Zaid tu lah. Okey. Zaid tu, Hajar Mili, dia menunjuk di atas diri dia. Dia menunjuk di atas zat dia. Musamma ni dipanggil diri dia. Zat dia. Bila Koma Zaidun ke Kazaidin, Ustaz? Kazaidin, sebab ada kaf tu haraja Oh. Tapi yang dimaksudkan Zaidin je kan Ustaz Ya. kan? Ka tu yang dimaksudkan Zaidin saja kan? Zaidun. Kaf Kaf tu tu tak ada. Kaf tak ada kena. Kaf tu seperti Ni saya tulis bahasa Arab. Kaf. Kaf ni asal nak Zaidun je. Tapi kaf tu seperti. Tambah vocab sikit. Vocab kita. Baik. Tapi Zaid itu dengan ketiadaan dikaitkan. Dia tak ada kait dengan apa-apa. Diri dia semata-mata Zaid tu isim. Dia panggil isim zuhir. Tu. Oh, 12.20 saya kena ambil anak saya lah. Aduh. Kena hantar. Hari ni tak ada orang tolong. Saya kena pergi hantar. Minta maaf, saya kena keluar dulu boleh Ustaz belanja sikit. Ustaz belanja Okay, tak? no problem Ustaz. Boleh Saya minta Nanti maaf. nak Aduh. Saya Okay. sekarang Ustaz belanja. mak saya tak ada, tak boleh minta tolong dah. Ustaz belanja sikit je tu mak tak nak ambil. Ustaz belanja. Banyak-banyak dah. Tak, mak saya pergi Perak. Itulah saya tak boleh tahu. Kalau dia nak mak saya ada memang mak saya tahu dah. Mak saya pandai, dia khidmatkan saya nanti. Hujung bulan, hujung minggu minta lah belanja. Tak, masa mak saya tak ada. Saya dah call tadi, kata mak tak ada ni. Aduh, saya kena ambil juga dah. Manja betul Ustaz dengan mak Dah betul. Jangan manja sikit saya ni. Adik saya pun tak ada. Dia dah bagi belajar politeknik balik. Jadi tak ada orang nak terus apa tak ada dah. Tak apa Ustaz, tak apa. Silakan. Minta maaf saya keluar dulu Tak apa. Sila Silakan. Ustaz. Manja sikit, manja banyak. Yelah, kesian budak. Nanti minggu depan saya ulang balik. Yang ni. Sorry, Okey tak Ustaz, maaf. okey. No problem. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين امين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ustaz dah pindah Amin. belum? Terima kasih Ustaz. Boleh Terima kasih pertengahan Ustaz. ataupun hujung bulan. Pertengahan ni atau Oh, ingat Ustaz tengah-tengah rumah. cuti